VP. Mana V? V kat mana? Okey, V kat sini V kat tengah-tengah ni V. Nak pergi ke P. So nak lalu mana? RQP. RQP. Senang. So kita tulis macam mana? V pergi ke R, pergi ke Q dan pergi ke P. Okey. So berapa jarak dia? Jumlahkanlah. 13 campur 9 campur 6. Jadi berapa? 28. 28 kilometer lah. Kan? 28. Okey. U ke W. Di mana U kat sini. W sini. So jarak pendeknya ialah U ke T. Yes, U ke T, TW kan. Jadi 29. Ya. Mudah. Okey. Soalan B. Nyatakan laluan dan jumlah jarak terpendek dan terpanjang yang akan dilalui oleh pemandu itu jika ingin ke destinasi yang berikut. Okey, ada dua. Satu jarak terpendek, yang kedua jarak terpanjang. Okey. So daripada mana? Daripada P nak pergi ke T. P nak pergi ke T. P nak pergi ke T. Nanti T kan nanti kat sini. So jarak terpendek PUT lah kan? Ya. Yeah. Betul tak? Jarak terpendek. P pergi ke U, pergi ke T. So P pergi ke U, pergi ke T. Jarak terpendek berapa? 34 campur 7. 41 kan? 41 itu jarak terpendek. Kalau ikut P ke W ke T tu? Betul juga kan? Lagi pendek betul tak? Dah bagi 14 campur 22 baru 36. So ini salah . So padam. Betul lah. P pergi ke W, W pergi T kan. Baru betul. Jarak terpendek. P pergi ke W. Kemudian pergi ke T. Berapa jarak dia? 36. Yes, 36. Okey. Jarak terpanjang? Ni banyak jalan ya. Janji boleh sampai. Kat mana? P pergi ke U, pergi ke R, pergi ke S, pergi T. Kan? Jamnya. Ada lagi kot jalan yang panjang lagi? Ada lagi tu. Ada lagi. P pergi ke W, pergi ke S, pergi ke R, pergi ke V, pergi ke U, pergi ke T. Boleh kan? Itu jarak terpanjang. Betul tak? Ada yang panjang lagi. P pergi ke Q, pergi ke R, pergi ke V, pergi ke U, pergi ke tak boleh. Tak boleh pergi 2 kali. Dia kena pergi sekali je. Tak boleh ulang pergi ke tempat yang sama. So, yang mana? Yang terpanjang. Tengok jawapan. Yang terpanjang ada kat sini ni. P pergi ke U, ke R, ke S, ke W, ke T. Jadi jumlah jaraknya ialah 113 km. P, U, R, S, W, T. P, U, R, S, W, T. Nampak? Kalau kita buat ni daripada P. Silap. Daripada P pergi ke U, pergi ke R, pergi ke S, ke W dan ke T. Tu jalan dia. Jumlah jaraknya adalah 113 km. Okey. So, ini 113. Okay, next seterusnya W ke U. Jarak terpendek W ke U. Daripada W nak pergi ke U. Jarak terpendeknya inilah WT pergi ke U dah kan? 29 kan? 29 km tadi. Ada jalan lain lagi? Tak ada. Ni kalau pergi ke
R dulu, kemudian pergi ke U. R 32 kan. Jadi lebih sikit. Pergi ke R, pergi ke U jadi 32. Sedangkan kosong selalu 29. Jadi WTU lagi pendek lah. Okay, itu yang terpendek. Yang terpanjang, PQR hmm, V ya, W W. Pergi ke P, U, R. Dah kita sampai U, kita mana nak ke U pun. W, P, Q, R, S, T, U lah. Q R W, P, Q, R, V, Yes. U. mungkin So V. jawapannya ada kat sini. A daripada apa dapat U. Balik ke apa? Terbalik. Dia terbalik. Sebenarnya W, T, S. Sepatutnya W dulu kan. Kat sini U. Tersilap. oh Typo. W, P, Q, R, S, T, U. 98 km. Okay. W, P, Q, R, S, T, U. Okay. Ikut je. Alright. Tengok soalan nombor 2 pula. Sikit lagi nombor 2. Lepas tu kita tengok soalan yang ujung-ujung. Tak payah ambil masa banyak lagi ni. Kita pukul 12. Pukul 11.50 kita berhenti lah. Habis bab ni hari apa? Hari Rabu lah. Hari Khamis. Hari Khamis bab 4, bab 3 lah. Banyak dah bincang rasanya tu bab 3. Kita sempat bincang kat sekolah dulu. Okey. Berikut adalah catatan bagi seorang pengembara solo dari Perancis berkunjung ke Negeri Sembilan. Okey. Dia sampai ke KLIA, pergi Seremban. Jarak KLIA ke Seremban 50. Ni act ni KLIA, ni Seremban kan. Daripada Seremban dia pergi ke Rantau jumpa dengan Tok Mat. 18 km. Daripada Seremban ke Rantau 18 km je. Kemudian daripada Rantau pergi Kuala Pilah. 68 km. Daripada Kuala Pilah pergi ke Gemas. 52 km. Kemudian daripada Gemas pergi ke Tampin. 32 km. Tampin ke Seremban balik. Daripada Seremban pergi pula ke PD. Dan daripada PD pergi ke Kuala Pilah semula. Dan daripada Kuala Pilah balik ke KLIA. Berapa hari tu? Dia punya pengembaraan. 9 hari. Okey, so daripada maklumat di atas, lengkapkan graf rangkaian di ruang jawapan untuk menunjukkan pergerakan pengembara itu sepanjang berada di Malaysia. Malaysia je. Sepanjang berada di Negeri Sembilan je lah. Okay. Alright, so kita nak lukis mana? Seremban ke Rantau. Nak lukis kat mana? Buat je lah kan. Sini Rantau. Okay, berapa jarak dia? Oh, jauh sangat kita lukis ni. 18. Pendek sikit kan? Tetapi dalam rangkaian, panjang pendek ni tidak menunjukkan jarak. Panjang dia tak menunjukkan jarak. Okay, dia boleh mungkin panjang tetapi jaraknya sebenarnya pendek je. Mungkin ni Rantau. Okay, jaraknya berapa? 18 km. Okay. Kemudian daripada Rantau pergi ke Kuala Pilah. Kat mana Kuala Pilah ni? Oh, tu pula. Okay, Kuala Pilah. Berapa jarak dia? 68. Okay. Seterusnya pergi ke Gemas. Gemas kat mana? Buat je mana-mana kan? Kanan. Kanan? Aduh. Gemas kat tu? Oh, jangan jauh ni. Jauh pula Negeri Seremban ni. Okay, ni Gemas. Kalau nak ni, tengok betul lah. Jarak buah 52. Kan? Tengok betul. Lepas tu Gemas ke Tampin pula. Tampin naik atas. Tampin. Apa jarak dia? 32. 22. Lepas tu Tampin pergi ke mana? Pergi ke Seremban balik. Balik Seremban elok lah. Kat sini 52.
50 37. 57. 57 kan? Betul ya, 57. Cikgu ni tengok. 57. Ini cikgu tak pakai pen, pakai mouse ni. Okey, seterusnya daripada Seremban pergi mana Pak? Pergi ke Port Dickson. Jumpa Desai. Port Dickson kat sini. Okey, ni PD. PDP. Berapa jarak dah? 37 km. Dan daripada PD pergi ke mana? Pergi ke Kuala Pilah. Ni kat sini ni. Berapa jarak dah? 82 km. Dan daripada Kuala Pilah pergi ke KLIA. Tak ada jarak. Pergi ke sana. Allah. Tak cantik lah jadinya. Tak pendek sikit. Okey, ni P. Port Dickson. Port Dickson pergi ke Kuala Pilah. Kuala Pilah balik semula. Pergi ke KLIA. Siap. Boleh terima? Boleh lah. Seremban ke Port Dickson tadi 37 km. Okey. Dia minta kita buat macam ni je kan? Ada dia minta kita buat graf berpemberat. Tak ada sorry, graf terarah. Tak ada. Tak ada, tak payah buat anak panah lah. Tapi kalau dia kata graf berpemberat dan terarah, kena buatlah anak panah. Dia pergi ke Seremban. Dia pergi Rantau. Rantau pergi ke Kuala Pilah. Kuala Pilah pergi ke Gemas. Gemas pergi ke Tampin. Tampin pergi pula ke Seremban. Dan daripada Seremban pergi ke Port Dickson. Port Dickson pergi balik ke Kuala Pilah. Dan Kuala Pilah balik pergi ke KLIA. Kalau dia minta untuk buat apa nama? Graf terarah. Tapi tak ada kan? Dia kata lengkapkan graf rangkaian je. Buat macam ni pun. Macam tadi pun tak apa dah. Tak payah tulis. Okey, tak payah nak panah. Okay, selesai. Boleh? Boleh. Lebih kurang lah. Lebih kurang cikgu lukis ni. Boleh. Ada hampir-hampir sama lah kan. Tak kisah. Dia kata lain-lain jawapan yang memenuhi syarat diterima. So cikgu buat ni tak ada siapa dengan jawapan dia pun. Tapi boleh terima lagi. Alright. Pengembara itu menggunakan perkhidmatan GrabCar untuk terus ke KLIA daripada Kuala Pilah dengan caj yang dikenakan RM50 bagi setiap kilometer. Itu jumlah bayaran dalam RM yang perlu dibayar oleh penggambar itu jika GrabCar itu menggunakan laluan terpendek untuk ke KLIA. Macam mana? Laluan terpendek untuk ke KLIA. Daripada Kuala Pilah. Daripada Kuala Pilah. Dari sini, tapi tak ada jarak kat sini. Dia tak, maknanya dia daripada Kuala Pilah dia tak terus direct ke KLIA, tapi dia melalui jalan-jalan lain dulu. Jadi kita tak payah buat yang ni. Mana? Faham tak? Okey, maknanya dia daripada Kuala Pilah ni nak pergi ke KLIA, dia kena melalui Rantau ke Seremban terus pergi ke KLIA, ataupun daripada Kuala Pilah pergi ke Port Dickson, pergi ke Seremban, pergi ke KLIA, ataupun pergi ke Kemas, pergi ke Tampin, pergi ke Seremban, pergi ke KLIA. Maknanya dia ada banyak, ada tiga jalan kan. Daripada Kuala Pilah nak pergi ke KLIA. So jalan mana yang terpendek? Saya buat KRS. Ya, KRS Act lah. Kan? KRS Act. Jadi berapa jarak dia? 136. 136. Okey, 136. Jadi setiap 1 kilometer RM1.50. Jadi berapakah tambang dia? Kena kali lah. Kali dengan RM1.50. So berapa? 204. 204. Betul? Dah guna kalkulator dah? Okay. Betul kan? Okey, ke KRSX jarak 136 dan okey. Ni disilat bukan 3.5 RM1.50
Typo banyak typo buku ni. RM1.50 dan okey, tambang yang dikenakan kepada dia ialah RM204. Boleh? Boleh. Okey. Soalan seterusnya. Nombor 3. Pelajar menunjukkan jarak dalam kilometer berapa jalan yang menghubungkan rumah Idham ke sekolah dia. Ni rumah dia X, sekolah dia Y. So ada banyak jalan lah. Dia pergi ke R, terus ke Y. Ataupun dia pergi ke P ke Q, Q ke Y. Ataupun pergi ke P ke R, R ke Y. Ataupun pergi ke P, Q, R, Y. Alright. So jalan mana? Dia nak laluan ketiga terpendek. Apa soalan? Laluan ketiga terpendek untuk jalan ke sekolah. Jadi ada berapa jalan kita kira tadi? Yang pertama X pergi ke R pergi ke Y. Ini jarak yang terpendek kan? Terpendek kan? Dah mana terpendek ni? Tiga ni X 5 tu. pergi ke P pergi ke Q pergi ke Y. Yang ni 3 campur 1 4. 4 campur 5 9 ni. Ini 9. Itu yang terpendeknya. Kalau ni 12.5 kan? 12.5 ni yang kedua. Yang ketiga terpendek? XPRY. XPQRY. XPRY. XPRY ke XPQRY? XPRY. XPRY. Okay, XPRY. Jadi kita ambil yang 3 terpendek lah. 3 terpendek ialah X P. 14. 14. Ayah nak tulis, jaga type lah. X pergi ke P. P. R. Y. Banyak sikit. Okay. So berapa jarak dia? 14 km. 14. Okay. So jawapan dia. PRY. So yang atas ni boleh padam lah. Kita ambil yang ketiga terpanjang. Terpanjang lah. Terpendek. Ketiga terpendek. Apa Okay. padam cikgu? Tak je. Dia nak ambil yang ketiga terpendek. Bukan 3 terpendek. Soalan dia. Laluan ketiga terpendek. Hanya ini saja. Satu je. Bukan 3 laluan terpendek. Lah. Kalau 3 laluan terpendek, kita senaraikan ketiga-tiga lah. Faham? Faham. Okey. Okey, nombor 4. Dah pergi. Jika Idham menggunakan laluan terpanjang untuk datang ke rumah, namakan laluan. Mudah je lah kan. So, laluan terpanjang. Apa laluan terpanjang ni? Daripada X pergi ke R. Untuk R pergi ke P. P pergi ke Q Betul ke? Pulang ke rumah lah. Tapi dia kata pulang. Pulang. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Dia kenapa dia laluan jauh daripada ni? Okay, daripada sekolah. Ke mana yang panjang? Pergi ke R. R Kemudian pergi ke Q. Q. Lepas tu pergi ke P. Lepas tu pergi ke X. Pendek lagi. Pendek kan? Cuba kira. Itulah pendek. 6.5 tambah 4.5 baru 11. 11, 12. 12 baru 15. Baru 15. Ada lagi panjang tak? Tak ada jawab. Cuba. Y. Kita tambah. Q. Tadi kita lalu jalan mana? Pergi ke Q. Pergi R. Tadi kita pergi R. Pergi R. Okey, kalau kita pergi ke Q, 5.
Lepas tu pergi R. Ni YRQ. Nak try? Lepas tu pergi P. Lepas tu X. Pergi ke R, pergi Q, pergi ke R 95. Lepas tu pergi ke P. 95 tambah 45 apa? 14. 14 campur 3, 17. Lagi panjang sikit lah. Tadi Oh, tadi 15 itulah. kan? Tadi 15, sekarang 17. Macam mana? Apa hasil ni? Kita pergi Q lah. Okey, pergi Q, ke R, Q, Q ke R pergi ke P, P pergi ke X. Kan? Dapat 17 tu kan? Kalau pergi ke Y pergi ke, daripada Y pergi ke R pergi ke Q, Q pergi ke P, P pergi ke X, baru 15 kan? Kalau Y ke Q, Q ke R ke X, berapa? 5 campur 95, baru 14, 15,5. So, lagi baik. Tak boleh mengatasi yang tadilah. Y, Q, R, P, X. Okey. Berapa jarak? 17 ini kan? 17. 17. X. Dia silap kan ni? Kita balik kan? Pulang ke rumah. Dia pun bagi jalan pergi, bukan jalan balik ni. Okay. Okey lah. Nombor 4. Graf mudah menunjukkan kedudukan dalam kilometer 6 kampung dalam satu komuniti yang terjejas dengan masalah banjir. Sebuah NGO merancang untuk mengedar bakalan sumbangan makanan ke semua kampung tersebut semasa COVID-19 telah mendapat kelulusan daripada pihak polis. Lukis satu graf pokok yang menunjukkan laluan terpendek yang akan dilalui oleh NGO tersebut bermula dari kampung P untuk ke semua kampung yang berakhir di kampung U tanpa melalui laluan yang sama berulang kali. Okay, daripada P akhir di U. Laluan terpendek. Gambar yang pokok maknanya kita ada satu laluan sahaja ke setiap bucu. Jadi daripada sini kalau kata nak pokok ni kita akan potong yang besar lah kan. Yang besar. So agak sini ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu, maknanya tepi kita kena ada 5 sahaja. Betul tak? Betul ke? Betul ada 6 bucu kan? Ada 6 bucu, mesti ada 5 tepi sahajalah. So, tepi yang panjang-panjang kita buang. Sekarang ni tepi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tepi. Jadi kita nak 5 sahaja, kita kena buang 5 tepi. So, buang 5. 35 buang. 30 buang. Boleh ke buang semua ni? 18 buang. Sebab kita tak sampai pula ni. 18 ya. 18 tak payah. Nanti kita berulang pula pergi ke U ni. Boleh? Tak boleh. Kita tak boleh buang semua ni. 30, 35 tak boleh buang ni. Yang buang salah satu je. Buang 35. 30 tak boleh buang kan. Sebab kita akan berakhir di U. R pergi ke U. Betul tak? Ataupun S pergi ke U. Macam mana nanti? Okay, cuba potong. Yang besar. Potong lagi. Okay, dah potong 3. Lagi berapa? Mana lagi nak potong? 18 ni. Okay. Tak boleh potong ni. 11 tu? Sebelah ni boleh potong. Sebelah ni boleh potong. Boleh. Okay. So nanti S ni macam mana? Nak pergi ke S macam mana nak pergi? S. Dia tak boleh lalu kat sini. Dia nak lalu kat sini. Kan? Okay. So daripada P, kalau kita tengok pada awal ni, P. Tak apa, kita buat dulu. Nanti kita buat jalan lain pula. Tengok yang terpendek. P pergi ke S. S pergi ke T. Kan? T pergi ke U. tak boleh, U dah sampai. U tu yang terakhir.
Pergi Q ke lah. Q. Pergi ke Q. Q pergi ke R. Dan R pergi ke U. Dah melalui semua dah kan? P, S, T, Q, R, U. Okey, berapa kilometer? 18 tambah 5 tambah 10 tambah 30. 30 tak boleh buang. Mesti ada. Sambut 18 kan? 18. 81. 81 Okey. Itu pilihan pertama. Tengok kau ada jalan lain. Ada jalan lain tak? Okey, kalau kita pergi. P pergi ke T. P Kira-kira pergi ke S. P ke T. Okey. T pergi ke S. S pergi ke R. S pergi ke R. R pergi ke Q. Oh, banyak Q pergi ke U. U. Berapa? Kan? Okey. Ah, Sekarang ni kita kira. Berapa jarak? 12 campur 5, 17. 17 tambah 35. Berapa? 52. 52. 52 tambah 30. 82. 2. 82 tambah 11. 93. 93. Banyak kan? Banyak. Ah. Jadi ada jalan lain lagi. Akhir sekali tengok jawapan. Okey, jawapan yang betul ialah 81 km. Yang first tu lah. Wow, first. Yang kita buat tadi mula-mula tadi betul. Okey. P pergi ke S, S pergi T, T pergi ke Q, Q pergi ke R, R pergi ke U. Jalan ialah 81 km. Okey. Yang kita buat mula-mula tadi dah, tu betul lah tu. So yang kedua ni boleh padam lah, boleh padam. Alright. Jika setiap kampung akan diperuntukkan 30 minit untuk tujuan penyerahan bantuan itu dan perjalanan antara kampung dengan laju 90 km sejam. Itu masa dalam jam yang diperlukan bagi menyelesaikan program sumbangan itu. Ini ada kaitan dengan tajuk lain Okey. Sampai di sini 30 minit. Sini 30 minit. Sini 30 minit. Sini 30 minit. Dan di sini 30 minit. Di P pun 30 minit juga kan? Di P pun 30 minit. Jadi di setiap kampung tu berapa minit digunakan? Wah. Setiap kampung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 30, 180 lah. Kan? 180 minit. Ini 3 jam. Ini untuk penyerahan. Untuk sampai ke setiap destinasi dengan jarak 81 km dan kelajuan dia 90 km sejam, berapa masa yang dia ambil untuk selesai? Ini guna rumus apa? Laju sama dengan jarak bagi dengan masa lah. Kan? Kita belajar sebelum ni. Jadi masa yang diperlukan ialah jarak bahagi dengan laju. Jarak bahagi laju. Jarak berapa? 81. Laju 90. 90. Jadi berapa jam? Tak sampai sejam lah. Berapa? 81 bagi 90. 0.9. Berapa? 0.9. 0.9 jam. Jadi dalam minit 90. 0.9 kali 60, 54 minit. Okey, 54 minit. Jadi masa yang diperlukan untuk menyelesaikan misi ialah inilah, campurlah dengan 54 minit. Ada tulisan guna mouse. Okey, 180 minit campur dengan 54 minit. Jadi 234 minit. 234 ni boleh tukar kepada jam lah. Bahagi dengan 60 lah. Kan? Okey, betul ke tak ni? Cikgu. Ya. Oh, dia kata 2.5 jam je. Oh, dia tak kira yang P tu sekali ke? Cikgu kira yang P sekali. Yang P tu Tak ada. dia tak kira setengah jam lagi. Ya, Aziz. Nak tanya apa?
Tak boleh terima ke jawapan 93 tadi? Macam mana? Yang 93 tadi kita buat yang kali kedua tu tak boleh terima ke? Tak boleh lah. Sebab dia nak yang terpendek. Terpendek sisi 81 lah. Okay. Baik. Ni dia kira 5 tempat sedangkan ada 6 kampung kan. Tak apa lah cikgu kira. Dia kira maknanya P ni bertolak, dia tak bagi sumbangan kat sini. So lah kita potong kat sini. Jadi 200 apa ni 180 kali salam. Bukan 250 lah kat sini kan. Mana jawapannya? 150. Ada 5 kampung. Jadi 150 minit. 150 minit campur dengan 54 jadi 204 minit. Jadi 204 minit kalilah bahagi dengan 60. Dapatlah berapa jam? Jawapan kat sini Bagi 60, 4 jam. 3.4. 3.4 jam 2.5 jam tambah dengan 0.9 jam jadi 3.4 jam. Okey. Okey. Boleh. So soalan ni pun lebih kurang juga Graf pemerat di bawah menunjukkan tempoh masa dalam minit yang diperlukan untuk sampai ke 7 destinasi. Zaihan memandu dari U menuju ke R. Daripada U menuju ke R. U ke Melalui R. jalan terpantas. Jalan terpantas kat mana? Ni ada bahasa dia bagi kan. Kat sini kot U, P, S, R. Ya ke? U, Ataupun U, P, Q, R. Mana lagi cepat? Jumlahkanlah. U, P, Q, R ke U, T, S, R? Yang cepat. Yang lagi cepat. U, P, Q, R U, P, Q, R. Okay. Kena buat anak panah lah silap ni. Kena buat anak panah. Nanti kita tulis. Okay. U, U, P, Q, jumlah jarak dia kata apa? 249 km UPQR ni berapa jarak dia? 239 km. Jadi berapakah kelajuan? Namakan laluan selesai, hitung laju. Jadi dia bagi jarak 249 bahagi dengan masa lah. Masa tadi berapa? Berapa masa tadi? Berapa jumlah masa tadi? 238 minit. 238 minit. 238 minit ni kita kena tukar kepada jam. So 238 minit sama berapa jam? Bagi dengan 60 lah. 60 minit. Berapa? 5 point 5 kan? 3 point berapa? 3.96. 3.96 jam Okey. 3.96 jam. Okey, dia kata jarak ialah 249 km, maka nak dapatkan kelajuan, jarak bahagi dengan masa lah. Jarak bahagi dengan masa. Jadi 249 bahagi dengan 3.96. 3.96. Tak ada ni. 62. Bahagi dengan 3.96. Jadi jawapannya ialah berapa? 62 km sejam 62 ada point tak? Ada. 62 point berapa? 87. 87 km per jam Jawapan ni 62.77 62.77
77. Ke dia typo? Dia Typo. typo ni. Oh, cikgu guna kalkulator sekejap. 249 bahagi dengan berapa jarak tadi? 3.96. 3.9. 249 bahagi 3.96. 62.88. 62.88 Betul tak? 62.88. Ya. 62.88. 78 belakang kan? Kita bundakan 62.88. Boleh? Boleh. Alright. Haniza berada di W, ingin berjumpa dengan rakannya yang berada di S. Dia berada di W, nak pergi jumpa dengan kawannya dekat S. Dia akan mengambil adiknya yang berada di Q terlebih dahulu. Oh, banyak kerjanya. Sebelum meneruskan perjalanan ke rumah rakannya, beliau berada di rumah rakannya selama 1.65 jam sebelum bergerak pulang ke rumahnya. Diberi purata laju, keseluruhan pemandu ialah 45 km. Banyaknya. Jika Haniza tiba di rumahnya pada pukul 9.45 malam, nyatakan masa dia memulakan pemanduannya. Soalan jangan nak kebat sangat. Panjang. Okey, daripada W, okey, pergi ke nak ambil adik dia kat Q. So, dia akan lalu ke U, P, Q lah kan? Okey, so berapa masa nak ambil? 42 campur 124 jadi 166 campur 54 berapa? 166 tambah dengan 54. Semuanya 334. Okey, 220 sampai Q. Lepas tu dia pergi ke R. Rumah kawan dia ke R ke S? Dekat S. Okey, tambah lagi 60 tambah 54. 334 Okey, dia pergi ke S 334. Kemudian dia apa? Dia balik. Dia balik lalu ke mana? Sila keti kan? Ke T ke U lah kan. Kena patah balik mungkin nampak macam banyak kan jarak. Okey, S pergi ke T tambah 60. Kemudian tambah 189. Tambah lagi 42 kan. Okey. 625 minit ni ini jumlah perjalanan baru. Kita tak campur lagi dengan 1.65 jam dia berada di rumah kawan dia tu. Okay, 1.65 jam ni berapa dalam minit? Kali 60. Ataupun kita bagi 625 ni bahagi 60 dulu. 99. Okey. Kita dapat 10.416 jam kan? Tambah dengan 1.65. Okey. Jadi keseluruhan ialah 12.0666. Aduh. Lama benar kan? Jumlah masa dia daripada dia mula bertolak sampai dia balik semula ke rumah 12.066 jam. 12.067. 12.007 lah. Jumlah keseluruhan. Dapat tak? Oh, dapat tak 12.07 jam Tak. Saya pun Dapat. saya cikgu ulang balik. Ulang balik. Okey. Daripada W, dia pergi ke U, campur ke P, campur Q, campur pergi ke R, 60, campur 54. Okey. Di S ni, dia berada di rumah kawan dia selama 1.65 jam. Tambahlah 1.65 jam tu. Kemudian nak balik lalu kod T, 60 minit tambah 60 minit, tambah 189 minit, tambah lagi 42. Jadi itu jumlah keseluruhan masa yang diambil. 626.65 jumlah dia. 626.65. 65. 626.65.
Ya, nak awak 1/5 tu kena tukar kepada minit kalau nak tambah. Dia tak betul. Oh, salah. Ha, 1.65 kali dengan 60. Kali ni 60 dapat 99. 99. Dia 99 minit dia berada di rumah kawan dia tu di S. Baru tambah dengan yang lain-lain tu. Okey. 7, Tambah 2, 4. 42 tambah 124 tambah 54 tambah 60 tambah 54 tambah 60 tambah 189 dan sekali tambah 42. 724 betul? Betul. 724 minit. 724 minit ni nak tukar kepada jam bahagi dengan 60. 60. Yep. So kita dapat 12.066667 tu kan? So kita bundalah jadi 12.06 jam. Ni 12.07 jam. Okey. Boleh? Okey. So 12 ni perjalanan dia. Kalau dia sampai pada pukul 9.45, bermakna dia bertolak sebelum pada pukul berapa? Dia mesti gerak pukul. Kalau 12 jam, dia sampai 9.45 malam. Kalau 12 jam sebelumnya, 9.45 pagi lah dia bertolak, betul tak? Tapi kalau 12 jam ni, 12.07 jam ni, kita tukar dulu kepada minit. 12 jam 4 minit. 12 jam 4 minit. Okay, 12 jam 4 minit. Sama dengan 12 jam 4 minit. Jadi pukul berapa dia tolak? Pukul 9.41 minit pagi. Betul tak? Macam mana cuba dapat tu? Macam mana cikgu dapat? Okey. Kalau 12 jam, kalau sampai 9.45 malam, tolak dengan 12 jam, maknanya pukul 9.45 pagi, betul? Tolak lagi 4 minit. 9.45 tolak dengan 4 minit tu. Jadi 9.41. Faham? Faham juga ke? Ya. Okey. Kita tukar dulu bagi mudah pengiraan kita ni. Dalam sistem 24 jam, pukul 9.45 tu pukul apa? 21 1.45 betul tak? 1.45. Okay, tolak dengan 12.04. Tolak dengan 12.04. Jadi berapa? 21 tolak dengan 12. 9. Berapa? 9. 09. Kan? 5 tolak dengan 04. Alah. 1. 1. 41. 41. Jadi dia bertolak pada pukul 09.41 pagi. Ya. Itu je. Faham? Okey. Hitung jarak dalam kilometer jika yang dilalui oleh Haniza itu untuk tiba ke rumah rakannya. Ni daripada rumah dia nak sampai ke rumah ke rumah rakannya ni. Okey. Dia bagi dah kat sini purata laju ialah 45 km sejam. Jadi apa? Berapa jarak dia pergi ke rumah rakan dia tu? Apa ni masa yang nak ambil? 334. 374. 334. Mula 42 campur 124 campur 54 campur 60 campur 54. Jadi pukul 12 lebih dah. 334 Okay, bahagi dengan 60 bermaksud dia mengambil masa selama 5 jam. 5.5667
Jadi 5.57 lah. 5.57 masa. Jarak berapa? Kita nak cari berapa laju? 45 kan. Jadi 45 sama dengan laju purata kan. Dan ada cakap lain. Tak ada kan laju purata. Kita ambil laju purata lah. 45. Patutnya tak betul juga tu. 45. Berapa masa berapa jarak? Tak tahu. Jarak kita nak cari. Bahagi dengan masa. Masa berapa tadi? 5.56. 57. Kalau 7. 5.57. Jadi tak tahu jarak lah. 45 kali dengan 5.57. Tu berapa dapat jarak? Later. 250.65. Kali dengan 45, maka kita dapat 250.5. Oh, sebab kita tukar 7 cikgu. Cikgu tadi tak tukar 7. Okey, tak apa. 5.57 kali dengan 45. Tu dapat 250.65. Okey. 250.65 kilometer. Itu jarak dah. Okey. Boleh. Boleh eh? Alright. So cikgu ingat setakat tu juga. Lain-lain tu nanti kamu jawab lah, insyaAllah. Ya cikgu, sekejap cikgu. Tengok. Apa dia? Tengok tu ha. Ha. Dah. Ini jawapan tadi eh. Okey, yang lain ni application je eh. Apa yang kita dah belajar tentang apa ni, pucu, tentang tepi, tentang graf terarah, graf tak terarah, graf berpemberat, graf tak berpemberat, Pokok. kemudian rangkaian pokok ni rangkaian lah. Okey. So selesai. Nanti jawablah sendiri. Okey, wallahu a'lam bissawab. Jumpa lagi hari Khamis. Bab 3 sempat. Lepas Last tu kita jumpa kelas. lagi minggu depan di sekolah. InsyaAllah bersedia untuk ujian. Ujian? Ya. Awak betul. Oh, awak apanya? Udah setahun duduk di rumah, tak ada ujian. Termasuk terus ujian ke cikgu? Wallahualam. Lagi masa sikit cikgu. Lagi masa. Okey. Okey. Okay, terima kasih cikgu Ramzi. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.